Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi dengan Cikgu Waridah dalam perniagaan tingkatan 4 bab 1 tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Okey, kita akan membincangkan tentang 1.2 iaitu bentuk pemilikan perniagaan milikan tunggal. Bentuk pemilikan perniagaan milikan tunggal, ya, kita akan lihat maksud pemilikan perniagaan terlebih dahulu iaitu entiti sesebuah perniagaan yang dibentuk dari aspek perundangan. 4 bentuk pemilikan perniagaan. Yang pertama adalah milikan tunggal, kedua perkongsian, ketiga syarikat berhad dan keempat koperasi. Ya, untuk kali ini kita akan lihat kepada milikan tunggal terlebih dahulu. Okey, bentuk pemilikan perniagaan telah cikgu sebut, kita ulang lagi sekali. Milikan tunggal, contoh kedai kek Suraya Enterprise. Perkongsian, contoh klinik Wangsa, Dr. Nadir Han dan rakan-rakan. Kita nampak ya, ada perkongsian di situ. Koperasi, Koopman dan syarikat berhad, contoh Hartalega. Milikan tunggal merupakan sejenis aktiviti perniagaan yang dimiliki dan dikawal sepenuhnya oleh seseorang individu sahaja, bertanggungjawab untuk melaburkan modal dalam perniagaan, ya, individu tersebut, ya. Sumber pembiayaan adalah melalui wang simpanan pemilik sendiri, pinjaman daripada saudara mara, agensi kerajaan dan institusi kewangan. Keuntungan yang diperolehi akan dikenakan cukai pendapatan perseorangan. Dan jenis perniagaan yang paling popular di Malaysia. Okey, kita tengok contoh yang ada di situ, ya. Kita akan lihat pendaftaran perniagaan milikan tunggal bagaimana, ya. Pertama, mendaftar dengan pendaftar perniagaan. Perniagaan boleh didaftarkan dengan menggunakan nama sendiri atau nama perniagaan, contoh Ali Enterprise atau Maju Enterprise. Sijil perakuan pendaftaran perniagaan akan dikeluarkan dalam tempoh sejam selepas bayaran dibuat. Okey, ini contoh lesen perniagaan. Okey, sijil pengakuan pendaftaran dan didaftarkan di SSM. Pendaftaran penubuhan perniagaan milikan tunggal. Kita lihat prosesnya. Pertama, isi borang carian nama. Selepas kita mengisi borang tersebut, okey, kita akan mengisi borang A dan hantar kepada pendaftar perniagaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia ataupun lebih dikenali kita sebut SSM. Selepas itu, kita hendaklah membuat pembayaran RM30 jika guna nama sendiri atau RM60 jika nama trade. Okey, dan akhirnya mendapatkan borang D iaitu sijil perakuan pendaftaran perniagaan. Kedua, mendapatkan lesen perniagaan daripada pihak berkuasa tempatan, ya, PBT, ya. Itu cara yang kedua. Contoh PBT Kuala Selangor, kita minta daripada Majlis Daerah Kuala Selangor. Kesimpulannya, milikan tunggal ialah definisi sejenis aktiviti yang dimiliki dan dikawal sepenuhnya oleh seorang individu sahaja. Sumber pembiayaan diperolehi daripada wang simpanan pemilik, pinjaman daripada saudara mara, agensi kerajaan dan institusi kewangan. Cukai hanyalah cukai pendapatan individu. Liability tidak terhad, maksudnya jika kita berlaku kerugian dalam milikan tunggal, kita akan menanggung sepenuhnya. Proses pendaftaran, ya, kita lihat balik, ni ringkasan dari tadi, ya. Mengisi borang carian nama, setelah approve, kita isi
borang A. Lepas borang A barulah hantar ya kepada pendaftar perniagaan untuk didaftarkan di SSM. Kemudian kita akan membuat bayaran RM30 nama sendiri atau RM60 nama trade dan dapatkan borang D iaitu sijil perakuan pendaftaran perniagaan. Contoh kedai runcit, seng, restoran, maklimah dan sebagainya lah. Kelebihan dan kekurangan milikan tunggal. Kita akan lihat kelebihan dahulu ya. Kelebihan, mudah ditubuhkan. Kedua, tidak banyak syarat dan hanya memerlukan modal kecil sebab dia kecil sahaja ya. Ketiga, mudah diurus kerana saiznya yang kecil. Keempat, bebas mengurus perniagaan. Kelima, keputusan dibuat oleh pemilik. Keenam, beban cukai rendah kerana hanya dikenakan cukai pendapatan. Dan seterusnya, pemilik hanya perlu membayar cukai individu. Itu adalah kelebihan milikan tunggal. Manakala kekurangan, pertama, diuruskan secara berseorangan. Kedua, sukar untuk berkembang kerana modal yang kecil. Kekurangan ketiga, beban kerja semua ditanggung oleh pemilik. Kerana kecil semuanya pemilik yang akan buat ya. Keempat, perniagaan tidak berterusan. Maksudnya jika ada kematian, sakit, ya, perniagaan itu akan terhenti. Kelima, risiko perniagaan ditutup jika pemilik meninggal dunia. Seterusnya, sukar berkongsi kepakaran kerana kita berseorangan. Dan akhirnya, pemilik menanggung liability tidak terhad. Baiklah, kita pergi kepada terus ya, teknik menjawab soalan. Soalan 1, gambar 1 menunjukkan suatu pemilikan perniagaan. Okey, kita tengok betul-betul perniagaan apa tu? Klinik Pergigian Firdaus Dental Surgery. Okey, ini ada satu saja nama, so ini menunjukkan ianya adalah milikan tunggal. Berdasarkan gambar tersebut, soalan, apakah bentuk milikan perniagaan tersebut dan jenis aktiviti yang dijalankan? Markah, 2 markah. Nak buat apa? Yes, good. Gariskan kata kunci soalan apakah dan kita tulis F. Ya, sepatutnya. Bentuk milikan perniagaan. Oh, dia nak jenis aktiviti. Okay, ya. Cara menjawab. Bentuk milikan perniagaan tersebut ialah milikan tunggal dan jenis aktiviti yang dijalankan ialah berasaskan perkhidmatan. Kita tahu ini adalah milikan tunggal dan dental surgery adalah perkhidmatan pergigian. Ya. Soalan kedua, terangkan 2 kelebihan bentuk pemilikan perniagaan di 1. Ya. Gariskan kata kunci soalan. Okay, dan kita lihat apa yang dia nak. Okay, so terangkan dia nak fakta dan huraian. Okay, 4 markah maksudnya 2 fakta, 2 huraian. 2 kelebihan milikan tunggal ialah, okay, ya, kepala jawapan jangan lupa. Mudah ditubuhkan, fakta yang pertama, huraiannya. Tidak banyak syarat dan hanya memerlukan modal kecil. Ya, huraian pertama. Okay, fakta kedua, markah ketiga, mudah diuruskan, ya. Dan huraiannya, markah keempat ya. Ini kerana saiznya yang kecil. Okay, kita lihat lagi satu contoh soalan. Gambar 2 berkaitan dengan sejenis makanan. Ya, kita lihat keripik ubi cheese. Bestari Jaya Enterprise, pengeluar keripik ubi buatan tempatan. Okey ya, so kita nampak sini ya. Soalan, nyatakan 2 ciri milikan perniagaan bagi gambar di atas. Okey, ini milikan apa? Oh, milikan tunggal sebab di sini ya, Bestari Jaya Enterprise. Enterprise ini menunjukkan milikan tunggal. Apa yang kita kena buat adalah gariskan kata kunci dan terus kita
Ya, conteng ya, atau tulis F sebab nyatakan sahaja. Okey ya, ciri milikan. Okey, cara menjawab. Kepala jawapan, dua ciri milikan tunggal ialah markah pertama, sumber kewangan diperolehi daripada wang simpanan sendiri atau pinjaman daripada keluarga dan saudara mara. Okey, markah kedua, fakta kedua, perniagaan diuruskan secara fleksibel bergantung kepada keputusan pemilik perniagaan. Okey, kita lihat soalan di bawahnya. Terangkan 3 kekurangan pemilikan perniagaan di atas. Terangkan fakta dan huraian. Ya, dia nak apa? Oh, 3 kekurangan. Kekurangan apa? Pemilikan perniagaan di atas ya. Jawapan, cara menjawab. Kepala soalan jangan lupa ya. Tak tulis yang situ patutnya. 3 kekurangan pemilikan perniagaan di atas. Okey ya. Fakta yang pertama, markah pertama, modal yang kecil dan terhad. Ini kekurangan dia ya. Sehuraikan, diperolehi daripada wang simpanan sendiri atau pinjaman daripada keluarga dan saudara mara. Maka ianya agak terhad. Okey. Fakta kedua, markah seterusnya, beban kerja ditanggung bersendirian. Markah ketiga, huraian, diuruskan oleh pemilik sendiri, maka pemilik menanggung beban kerja bersendirian. Fakta ketiga, sebab dia nak 3 kekurangan ya. Sukar untuk bersaing. Markah kelima dan huraian. Oleh kerana sumber kewangan agak terhad, maka agak sukar untuk bersaing. Ini adalah markah yang ke-6. Okey, boleh lihat ya. Bertengok balik semula cara menjawab. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.